TV KPM. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir pengorbananmu membawa cahaya kebenaran. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Road to Success SPM 2021. Alright, hari ini kita dalam subjek tasawur Islam berkaitan dengan akhlak di dalam Islam. Tapi sebelum tu murid-murid, kekalkan duduk di rumah, stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Kalau kita berada di luar, kita jangan lupa pakai pelitup muka dan sentiasa kita memakai cecair pembasmi kuman, dan kalau nak bercakap, kita mengekalkan penjarakan fizikal. Alright? Jom kita saksikan apakah profil guru kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Alright, marhaba. Kaifa hal ya Ustazah? Alhamdulillah, berkhair. Alhamdulillah. Saya cakap Arab dengan Ustazah. Ustazah dulu merupakan lulusan ijazah sarjana muda Ustazah Ya, dalam betul. bidang bahasa Arab. Right. Baik Ustazah, hari ni kita nak belajar subjek tasawur Islam. Macam lagu yang saya nyanyikan sebentar tadi Ustazah. Antara akhlak ataupun model, ikon yang kita nak follow akhlak kita pada hari ini, kita nak follow akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan selepas ini Ustazah akan perincikan satu persatu. Betul Ustazah? Betul. Tapi sebelum tu murid-murid, jom Ustazah, kita buat SOP terlebih dahulu. Okey, boleh. Boleh Ustazah? Boleh. Okey, kita InsyaAllah. kenakan cecair pembasmi kuman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ustazah, boleh cerita sikit Ustazah, baru-baru ni murid-murid kita baru saja dapat result SPM Ustazah. Macam mana dengan subjek tasawur untuk murid-murid Ustazah? Okey ke? Okey, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baik, dengan rasa gembiranya Ustazah mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah bersungguh-sungguh study dalam subjek tasawuf Islam. Anak-anak daripada SMK Serendar, tahniah, calonnya 39 orang dan 23 orang mendapat A untuk tasawuf Islam. Ramai ya Ustazah. Alhamdulillah. Okey, baik Ustazah. Kalau macam murid-murid ni suspend nak tengok result, Ustazah suspend juga tak? Lagi suspend. Tak tidur Lagi malam. suspend, Tak tidur malam. Tak tidur malam, nak tunggu berapa lah nak murid aku yang dapat A ni kan. Betul. Okey, baik Ustazah. Hari ni ada tak murid kita yang muka-muka A ni ada tak Ustazah? InsyaAllah. Mesti ada. Mesti ada Okey, kita nak tengok dulu murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Mana mereka ni? Dah bersedia ke belum nak bersama dengan kita pada hari ini? Ini adalah Ustazah, muka-muka A ni ada. Okey, nampak tersenyum lebar je kan? Baik, tapi sebelum tu Ustazah, apa kata kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. First kali Ustazah, kita nak berkenalan dengan Syahrin. Syahrin mana Syahrin? Ada tak? Ada Ustazah? Okey, Syahrin. Ini mesti ketua kelas Ustazah. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syahrin bin Kamur Zaman. Saya adalah seorang murid SMK Serendar. Okey, baik. Terima kasih Syahrin. Kita ada juga Umi Umaira. Silakan, boleh kenalkan diri anda? Hai, Assalamualaikum. Saya Umi Umaira. Saya dari SMK Serendar. Okey, kita ada juga Siti Nabila. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Siti Nabila dari SMK Serendar. Okey, terima kasih. Dan kita ada Danish. Silakan Danish. Assalamualaikum, nama saya Danish Jemi dari SMK Serendar. Okey, terima kasih Danish. Dan seterusnya kita ada Ali Imran. Silakan. Assalamualaikum, saya Ali Imran bin Barudin daripada SMK Serendar. Okey, dan terakhir kita ada Nur Sarah. Silakan Nur Sarah. Assalamualaikum, nama
Saya Nusara Khalida binti Nur Aizin dari SMK Serendah. Okey, terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Semua rambut panjang Ustaz macam tu dia tolak rambut kan. Tapi tak apa Ustaz, biasalah orang kata duduk kat rumah ni kan, kedai gunting rambut pun orang kata apa kita nak pergi pun kadang kita takut juga kan. Okey. Baik, kepada murid-murid sekalian, adakah anda dah bersedia dah nak mulakan kelas kita pada hari ini? Tunjuk good sikit dengan Ustazah. Ustazah, kami dah bersedia dah Ustazah. Tunjuk macam tu Okey, baik. Ustazah, subjek kita memang subjek favourite lah. Kalau kita tanya mana murid-murid pun ni subjek favourite. Baik, cuma Ustazah, hari ini apa topik menarik yang Ustazah nak kongsikan kepada murid-murid pada hari ini Ustazah? Baik, hari ini Ustazah akan mengulang kaji tajuk akhlak menurut Islam. Oh, maknanya kita nak bincang tentang akhlak menurut Islam. Okey Ustazah, saya nak berehat seketika Ustazah. Boleh. Okey Ustazah. Lepas ni kita jumpa Ustaz. Sila. Sebab kata berakhlak tadi. Okey, kita jumpa selepas ini. Road to Success SBM 2021. Didik TV KPM. Kelebihan yang kita dapat daripada mempelajari pelajaran tasawuf Islam ialah di mana ia dapat menambahkan ilmu dan mengaplikasikan pembelajaran tersebut di dalam kehidupan kita agar dapat memberi manfaat di dalam menjalani ibadah seharian. Saya suka belajar tasawuf Islam kerana dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan seharian. Saya juga berharap agar rakan-rakan mengambil manfaat daripada apa yang telah kita pelajari dalam subjek tasawuf Islam. Saya mengharapkan keputusan yang cemerlang dalam SPM yang akan datang. Saya suka belajar tasawuf Islam kerana saya dapat memahami cara hidup Islam dengan lengkap. Saya akan mempraktikkan apa yang saya belajar dalam kehidupan seharian saya. Saya akan berusaha untuk mendapatkan A dalam tasawuf Islam dan menjadi manusia yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Ustazah Azlin. Okey, Ustazah daripada SMK Serendah Selangor. Alright, Ustaz. Dekat dengan rumah mak ayah saya lah tu. Alhamdulillah. Baik, Ustazah. Hari ini kita nak belajar tentang tasawuf Islam. Topiknya adalah akhlak menurut Islam. Kalau kita tengok murid-murid kita ni nampak macam dah berakhlak dah. Sebab boleh duduk diam-diam, duduk elok-elok. Jangan bising-bising tau. Dalam kelas tak boleh bising. Tapi boleh tanya soalan. Boleh. Ada soalan, angkat tangan dan tanya terus kepada Ustazah kita. Boleh Ustazah? Boleh. Okey, tanpa lengah masa lagi Ustazah, jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Tasawuf Islam, akhlak menurut Islam. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar tajuk yang keempat, iaitu dalam tema yang pertama, tajuknya adalah akhlak menurut Islam. Baik. Secara ringkasnya, iaitu overview ulang kaji, apa yang kita kena perlu kita tahu dalam tajuk ini adalah, baik, yang pertama kita nak berkenalan dengan pengertian akhlak Islam dan juga dalil akhlak dalam Islam. Yang kedua, kita akan tengok ciri-ciri dan juga jenis-jenis ataupun pembahagian akhlak dalam Islam. Yang ketiga, apakah kepentingan akhlak dalam kehidupan kita sehari-harian? Okay, kepentingan kepada individu, kepada masyarakat dan juga kepada negara. Dan yang keempatnya adalah proses penyucian jiwa dan amalan yang berkaitan dengan akhlak Islam. Okay, cara apakah yang kita boleh lakukan untuk memupuk akhlak mahmudah dalam diri masing-masing. Okey, baik. Jadi Ustazah teruskan. Baik, sekarang ni kita nak berkenalan dengan apakah itu akhlak? Apa maksud akhlak? Okay? Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong sesuatu perbuatan dan perlakuan tanpa memerlukan pertimbangan yang mendalam. Baik, ini adalah maksud akhlak secara umum. Baik, kita detailkan lagi. Yang dikatakan akhlak dalam Islam adalah sifat-sifat yang dinyatakan bersumberkan kepada wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Ia berbentuk mahmudah ataupun mazmumah. Okay, jadi berdasarkan kepada maksud akhlak dalam Islam ini, kita kena ingat bahawa setiap perilaku kita, tingkah laku kita
perbuatan kita sama ada yang baik ataupun yang buruk, semuanya dikira dalam akhlak. Cuma kita nak pecahkan yang mana akhlak yang baik, mana akhlak yang tak baik. Mahmudah ni yang baik Ustazah Ya, mahmudah Okey. maksudnya yang baik, yang terpuji. Manakala mazmumah adalah akhlak yang keji. Kita akan detailkan kemudian ya. Baik, apa dalil yang menerangkan kepentingan akhlak dalam diri kita? Baik, ini dalilnya. Al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihi nas. Okey, bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu di jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Baik, kalau kita tengok kepada maksud hadis ini, dia memberi satu gambaran yang sangat menyentuh jiwa kita, iaitu kalau kita buat akhlak yang mulia, kita akan rasa satu keseronokan dalam diri. Okey, sebaliknya kalau kita buat dosa, kita akan rasa sesuatu yang mengganggu dalam jiwa kita. Tak syok, mesti ada perasaan was-was, kan? Okey, baik. Ini berkenaan dengan dalil. Okey, Ustazah teruskan. Okey, kita nak mengkaji pula yang seterusnya adalah ciri-ciri akhlak menurut Islam. Okey, baik. Ciri yang pertama yang dikatakan akhlak dalam Islam itu mestilah bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya akhlak yang baik itu ada Allah nyatakan dalam Al-Quran, yang buruk juga telah Allah jelaskan. So kita tak boleh lari daripada rujuk kepada Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ciri yang kedua berlandaskan fitrah kejadian manusia. Baik, maksudnya fitrah kejadian kita sebagai manusia ini kadang-kala kita akan rasa nak cuba juga buat benda-benda yang tak sepatutnya. Itu fitrah kejadian kita. Namun pada masa yang sama, naluri kita juga akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Okey? Baik, yang ketiga yang dikatakan akhlak itu meliputi semua aspek kehidupan. Tak kiralah dari segi pekerjaan, pelajaran, muamalah kita dengan jiran, dengan sesama kawan, semuanya berkaitan dengan aspek kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebab tu Ustazah kata tajuk akhlak ni adalah tajuk yang memang berada di sekeliling kita. Tak boleh lari. Hari-hari kita kena mengamalkan akhlak yang mulia. Baik, ciri yang keempat pula adalah akhlak itu tidak berubah dan tetap sepanjang zaman. Okey, akhlak yang baik kalau daripada dulu zaman Nabi Adam, zaman nabi-nabi yang seterusnya, akhlak-akhlak baik yang ditunjulkan oleh para nabi dan rasul, sampai bila-bila pun kita tak boleh nak ubah benda baik tersebut. Okey, begitu juga dengan kalau akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk itu kalau ada, kita boleh sikit-sikit kita kena ubah. Yang pentingnya ada keazaman untuk melakukan akhlak yang terpuji. Okay, maknanya Ustazah, kalau kita buat kebaikan ni, kita pun rasa syok lah Ustazah, kan? Ya, betul. Tapi kalau kita buat keburukan, walaupun keburukan tu dia buat, contoh macam dia mencuri ke, dapat duit banyak, apa semua, tapi dalam hati, dalam jiwa dia Ustazah, ya, tetap rasa tak syok betul. Ustazah. Betul. Walaupun dia rasa dia dah berjaya mencuri, tapi percayalah di sudut hati kecil tu mesti ada perasaan tak syok juga. Tak syok, dosa juga. Okey, itu kesan dia Ustazah. Kita boleh eh? kaitkan dengan fitrah kejadian manusia tu. Okey. Baiklah, Ustazah teruskan yang seterusnya berkaitan dengan kita nak masuk pula kepada pembahagian akhlak. Okey. Baik, akhlak itu dibahagikan kepada dua. Okey. Baik, yang pertama namanya akhlak mahmudah. Baik, kunci yang seterusnya adalah akhlak mazmumah. Okey. Baik, so apa yang dikatakan akhlak mahmudah? Akhlak yang terpuji itu apa definisinya? Okey, akhlak terpuji yang digalakkan untuk dilakukan bersumberkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sangat-sangat digalakkan untuk kita melakukannya. Okey, itu maksudnya akhlak mahmudah. Baik, kunci yang kedua namanya akhlak mazmumah. Okey, yang dikatakan mazmumah adalah akhlak terkeji, akhlak yang tak elok, akhlak yang tak bagus,
yang dilarang untuk dilakukan tetapi masih lagi bersumberkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa Ustazah kata akhlak mazmumah ni pun juga bersumberkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah? Kerana perbuatan tak elok juga Allah telah senaraikan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkara yang buruk tu sebenarnya tak banyak Ustazah. Ya. Perkara yang baik dia yang banyak, tapi perkara yang buruk tu jugalah orang nak buat Ustazah. Fitrah kejadian manusia. Fitrah kejadian manusia. Tapi bila Ustazah sebutkan bersumber Al-Quran dan As-Sunnah tu pentinglah Ustazah. Ya. Sebab kadang-kadang dia buat baik juga. Dia buat baik macam mana? Dia biar je anak dia tidur waktu pagi sampai pukul 8 pagi. Nampak macam baik Ustazah? Nampak tapi baik. Tapi sebenarnya kaji balik subuh macam mana. Okey. Maknanya dia biarkan anak dia tak solat subuh, tak tutup aurat dan sebagainya, nak jaga hati anak lah katakan. Tapi sebenarnya kena tegur. Sebab dalam Ustazah sebut tadi bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, maknanya wajib untuk kita menunaikan solat tadi Ustazah. Betul. Okey, baik Ustazah. Silakan. Okey, Ustazah teruskan. Okey. Jadi kita nak tengok pula daripada jenis-jenis akhlak mahmudah dan mazmumah itu, ada pula pembahagiannya yang lebih detail. Baik, akhlak mahmudah itu dia sama ada menghubungkan akhlak kita dengan Allah Ta'ala ataupun menghubungkan akhlak kita sesama manusia, dan juga boleh jadi akhlak dengan alam. Alam sekitar ni terdiri daripada flora dan juga fauna. Dengan pokok Ustazah? Ya, dengan pokok pun kena jaga akhlak. Okey. Maksudnya sebab itulah Islam sangat menekankan pendidikan akhlak kepada umat-umatnya. Baik, kita tengok contoh akhlak manusia dengan Allah Ta'ala. Okay, contohnya apa? So kita detailkan. Redha dan juga bersyukur. Redha di atas ujian yang Allah bagi, kemudian kita bersyukur juga di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Okey. Baik, itu kita dengan Allah Ta'ala. Tapi Ustazah, kalau kita berakhlak dengan manusia ni Ustazah, maknanya kita nak kena tanya murid kita lah. Kok murid kita boleh jawabkan macam mana kita berakhlak mahmudah dengan manusia. Siapa nak cuba? Silakan. Cepat. Siapa nak cuba? Silakan. Siti Nabila, boleh tak? Siapa tu? Umi yang kat Siapakah? Okey, Syahrin. Okey, Syahrin, silakan. Cara kita untuk berakhlak dengan manusia adalah dengan menjaga amanah. Amanah. Okey. Contohnya kalau orang memberi kita tanggungjawab atas sesuatu benda, kita kena make sure yang amanah kita tak pecah amanah lah, senang cerita. Okey. Kalau macam tu saya nak pinjam awak punya telefon sekejap lah. Boleh tak, Syahrin? Syahrin ni dia orang amanah Ustazah. Bila dia pegang satu barang, kita kena jaga amanah tu elok. Baik Ustazah. Seterusnya Ustazah. Okey, baik. Kita tengok akhlak dengan manusia. Selain daripada apa yang Syahrin sebut tadi, betul jawapan Syahrin. Akhlak mahmudah kita sesama manusia contohnya adalah menghormati orang lain. Okey, hormat maksudnya kedudukan kita setinggi mana pun pangkat kita, tetapi akhlak sesama manusia kita kena jaga. Yang tua kita kena hormat, yang muda kita kena sayangi. Baik. Ustazah nak sebut satu, akhlak dengan manusia ni kita boleh kaitkan dengan PDPR kita zaman sekarang ni. Okey, bila cikgu buat kelas GMIT dengan anak-anak, pastikan kamu bukan sekadar meninggalkan handphone kamu tu, kamu off handphone, kamu off kamera, kamu off mikrofon, kamu hilang entah ke mana. Itu dikira tidak berakhlak dengan guru ataupun tidak menjaga adab-adab semasa belajar. Nampak marah tu Ustazah. Ustazah tengah marah tu. Dengar betul-betul murid. Ini pesan Ustazah. Kita kena contohi macam Cak Ali Imran kan, Faris. Walaupun duduk kat rumah Ustazah, pakai tie macam nak pergi pejabat. Bagus ni murid yang kita nak contohi Ustazah. Alhamdulillah. Okey. Baik, Ustazah teruskan dengan akhlak dengan alam sekitar. Okey, akhlak tu dipecahkan pula, alam sekitar tu dipecahkan pula kepada flora dan juga fauna. Baik, apa contoh akhlak mahmudah kita manusia dengan alam sekitar? Baik, menjaga kebersihan. Ramai orang terlepas pandang bab menjaga kebersihan. Okey, contohnya
ini bukan kawasan rumah saya. So ikut suka saya nak buang sampah di mana-mana. Salah. Okey, kita maksudnya tidak menjaga akhlak kita dengan alam sekitar. Bila kita tak jaga akhlak kita dengan alam sekitar, maksudnya kita tidak mengikut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, begitu juga dengan memelihara alam sekitar. Okey, jangan saja-saja pergi patahkan pokok tanpa ada sebab. Okay, kerana alam sekitar juga, tumbuh-tumbuhan juga sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jaga adab-adab dengan alam sekitar. Kalau jadi buang sampah dekat sungai itu Ustazah kira tak berakhlak jugalah Ustazah. Ya, juga tindakan yang tidak berakhlak kerana kita mencemari sungai yang telah sedia bersih tu. Sungai dia takkan kotor dengan sendirinya. Mesti dilakukan oleh tindakan manusia. Tapi semenjak PKP ni Ustazah, sungai kita nampak bersih jernih je Ustazah kan? Alhamdulillah. Sebab masing-masing dah duduk kat rumah ya, Ustazah. Betul. Yang tercemarnya di rumah sendiri. Ya, betul. Okey Ustazah. Terus Okey, baik. Ustazah teruskan dengan pembahagian akhlak mazmumah. Okay, kita nak tengok bagaimana yang dikatakan akhlak mazmumah dengan Allah Ta'ala, akhlak mazmumah dengan sesama manusia dan juga akhlak mazmumah dengan alam sekitar. Baik. Yang pertama, akhlak mazmumah dengan Allah Ta'ala seperti rasa putus asa dalam diri. Okay? Tak nak berusaha, cepat rasa give up. Okay? Baik. Yang kedua contohnya adalah sifat kufur dengan nikmat Allah Ta'ala. Okay? Tak kiralah sama ada kufur nikmat ataupun kufur hakikat. Baik. Ustazah teruskan. Kemudian akhlak mazmumah sesama manusia. Yang ni banyak ya, kalau sesama manusia ni tak tersenarai. Contohnya apa? Memandang hina kepada orang lain. Kita rasa kita sentiasa hebat, orang lain tak hebat. Kita pandai, orang tak pandai. Okey, jauhilah sifat mazmumah yang sedemikian. Baik, kemudian khianat. Okey, saya kaitkan dengan jawapan Syahrin tadi. Khianat ni lawan kepada sifat amanah. Bila diberi amanah, kita kena ada rasa tanggungjawab. Sebaliknya, apakah perbuatan mazmumah kepada khianat tadi, kepada amanah tadi? Inilah jawapannya, melakukan khianat ataupun pecah amanah. Ataupun, Ustazah bagi lagi contoh, sesama kita dalam kelas, bila cikgu bagi tanggungjawab untuk kamu melaksanakan tugasan, kamu buat ataupun tidak? Nampak macam simple, tetapi sebenarnya ada juga ciri-ciri mazmumah di situ. Kena siapkanlah kerja sekolah tu Ustazah. Kena siapkan. Especially dalam topik kita pada hari ini, akhlak mahmudah Ustazah. Nanti kita bagi kerja rumah kepada murid kita, 10 perkara mahmudah yang kita perlu buat di rumah Ustazah. Betul. Cuci pinggan, cuci baju, sapu sampah dan sebagainya. Boleh Ustazah? Okey, boleh. Kerja rumah. Okey. Baik, Ustazah teruskan dengan akhlak mazmumah dengan alam sekitar. Baik, contohnya tadi mencemarkan alam sekitar. Dan kita ni dilarang daripada bersifat pengotor. Okey, an-nazifatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi nak jaga iman, kenalah diri kita ni juga bersih daripada segala kekotoran. Okey, maknanya walaupun alam ni nampak macam tak bergerak mana pun Ustazah, rupanya dia pun makhluk Allah juga Ustazah. Dan yang paling penting tadi Ustazah sebut dia berzikir kepada Allah SWT. Betul, bertasbih dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Okey, baik Ustazah. Ni kita nak faham tentang akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Okey, baik Ustazah. Kita nak sambung lagi pembelajaran kita. Lepas ni apa Ustazah? Kita tunjuk sikit ya. Kita nak uji minda. Tapi sebelum tu apa kata kita berehat sekejap? Okey, boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Nadhafatu minal iman. Itu maknanya satu hadis ke apa Ustazah tu? Kata-kata. Maknanya diucapkan bahawa
kebersihan itu merupakan sebahagian daripada iman, Ustazah. Ya, betul. Jadi maknanya kalau kita mengekalkan kebersihan, especially di rumah kita, tempat kita belajar, tempat kita solat sebagainya, itu dah merupakan sebahagian daripada iman kita. Baik Ustazah, kita rasakan murid-murid kita dah faham dengan apa yang kita belajarkan sebentar tadi. Tapi sekarang ni kita nak buat pengukuhan sikit. Kita nak test murid-murid kita boleh jawab ke tak boleh jawab. Okey Ustazah, silakan. Baik. Ustazah nak tanya sedikit saja soalan untuk menguji minda kamu. Baik, Ustazah akan mulakan dengan Siti Nabila. Baik, boleh tak Siti Nabila senaraikan contoh selain daripada yang Ustazah sebutkan tadi? Contoh akhlak mahmudah. Contoh akhlak mahmudah yang lain ialah sabar, sopan, santun, jujur, amanah, tawaduk, adil, menjaga maruah diri, syukur, pemurah, berbuat baik kepada ibu bapa. Okey, baik. Jadi, kita tengok apa yang Siti Nabila sebut itu. Baik, betul ya. Akhlak mahmudah yang seperti sabar, sopan santun, jujur, amanah, tawaduk, adil dan lain-lain lagi adalah contoh kepada akhlak mahmudah. Baik, kita teruskan juga dengan akhlak mazmumah. Baik, Ustazah nak minta tolong Sarah Khalida, boleh senaraikan contoh akhlak mazmumah? Contoh akhlak mazmumah, marah, tipu, khianat, takbur, zalim, tiada harga diri, kufur, derhaka kepada ibu bapa, bakhil dan pentingkan diri. Okey, baik, kita semak ya. Okey, so jawapan tu betul. Dia ke bawah, tetapi dia ke bawah. Dia warna merah kerana ini adalah contoh kepada akhlak mazmumah. Yang hijaunya mahmudah. Macam yang itu, merahnya mazmumah. Okey. Baiklah. Okey, sekarang ni kita nak teruskan kepada proses penyucian jiwa. Okey, bagaimana kita nak buat, apa perkara yang kita boleh lakukan untuk menyucikan jiwa kita sekiranya kita telah tanpa dengan tidak sengaja melakukan akhlak mazmumah. Baik, kita tengok langkah yang pertama, mengosongkan jiwa daripada sifat buruk. Kosongkan jiwa tu macam mana? Macam mana kita nak buang akhlak yang buruk itu daripada dalam diri kita? Mengosongkan itu membawa maksud kita buang, kita tak payah buat, kita tinggalkan terus perkara-perkara negatif ataupun sifat mazmumah dalam diri kita. Tinggalkan dan lupakan terus. Tinggalkan sikit demi sikit dan lupakan terus dan jangan sesekali cuba mengulangi lagi. Okey. Kalau kita ulang, dia tak jadi kosong, dia akan penuh semula. Okey. Baik, langkah yang kedua, bermatlamat mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya setiap perbuatan, tindakan, perlakuan baik yang kita lakukan mestilah ada niat dan keazaman untuk mencari keredaan Allah Taala. Bukan untuk orang lain, Ustazah. Bukan untuk orang lain. Tapi untuk Allah. Kita buat untuk diri kita, untuk Allah Taala. Okay, sebab tu dalam Islam bila kita berniat untuk melakukan kebaikan, Allah akan bagi kita ganjaran pahala. Dan Allah akan mudahkan lagi, Ustazah. Ya, betul. Okey. Kita dah naik dah 2 tangga. Tangga yang ketiga pula, Ustazah. Tangga yang ketiga ni menghias jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Hias tu macam mana? Mengamalkan. Okey, hari demi hari, sikit demi sikit, lakukan perkara-perkara positif dalam diri. Contohnya apa? Seperti yang kita sebut tadi, sabar. Kalau sebelum ni pemarah, tukar kepada seorang yang sabar. Okey, kalau panas baran, tukar kepada penyabar. Kalau tak siap kerja sekolah, terus siapkan. Jadi itulah cara untuk kita menghias jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Di samping, jangan lupa mulut kita mesti sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini di antara proses penyucian jiwa. Di antara. Sebab kalau kita tengok
dalam kisah Isra' dan Mi'raj Ustazah Ya, betul. saya teringat dulu zaman-zaman sekolah kan Ustazah kita cerita macam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam proses penyucian jiwa dibersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya, kan. betul. Menjadi satu simbolik kepada hidup kita ni sebelum kita nak buat baik ni Ustazah kita kena bersihkan jiwa kita. Betul Ustazah? Betul, sangat tepat. Okey, jadi inilah step yang Ustazah Ya. bagi kepada kita mengosongkan jiwa daripada sifat yang buruk, bermatlamat mencari redha Allah, menghiasi jiwa dengan sifat-sifat terpuji dan akhir sekali Ustazah Mengindahkan pekerti melalui kelakuan lahiriah. Maksudnya kita boleh tonjolkan perlakuan yang baik dalam kehidupan kita sehari-harian. Okey, sama ada dari segi percakapan, sama ada dari segi pakaian, okey, muamalah kita sesama manusia kita baiki. Jadi itu yang dimaksudkan dengan mengindahkan pekerti melalui kelakuan lahiriah yang kita boleh nampak perbuatan baik tersebut. Okey, bila kita berakhlak mulia Ustazah barulah boleh dapat piala Ya, Ustazah, inilah piala yang disediakan. Ini baru piala di dunia. Di akhirat nanti insya-Allah yang lebih baik Allah akan berikan pada kita. Okey, bila dah jiwa dah suci Ustazah, so next step apa yang kita perlu buat lagi Ustazah? Okey, baik. Apa lagi kita kena buat ya? Okey. Okey, baik. Kita nak bincang pula seterusnya berkenaan dengan amalan. Amalan berkaitan akhlak. Okey, apa amalan-amalan yang dianjurkan? Baik, berdasarkan kepada Suratul Qalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, daripada surah Al-Qalam, iaitu dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai budi pekerti yang tinggi. Ini Allah jelaskan sendiri dalam surah Al-Qalam berkenaan dengan betapa tingginya digambarkan akhlak Rasulullah itu. Okey, bahkan kana huluquhu Al-Quran. Digambarkan juga bahawasanya akhlak Rasulullah itu sama seperti satu Al-Quran. Kana huluquhu Al-Quran. Mulianya Al-Quran itu begitu jugalah mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya akhlak Nabi ni akhlak yang cukup tinggi Ustaz. Ya, betul. Tapi Ustaz, apa benda akhlak Nabi yang tinggi tu yang boleh kita pelajari tu Ustaz? Okey, baik. Sekarang ni kita nak tengok apa amalan-amalan ataupun akhlak yang terpuji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh aplikasi dalam kehidupan kita sehari-harian. Baik, yang pertama, sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat pemaaf ini kita boleh cuba aplikasi dalam diri sekiranya berlaku sesuatu konflik dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik. Jadi tak salah kalau kita memberi dan juga memohon kemaafan. Sebab apa kita kena buat? Sebab ini adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kita tengok juga masa-masa sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah memaafkan penduduk Taif yang mencerca baginda, yang mencela, mengusik, membaling dengan batu, okey, sehingga kan datangnya malaikat Jibril mempelawa untuk mengangkat bukit Taif itu, kemudian tak dihancurkan kepada penduduk Taif. Tapi adakah Rasulullah menerima tawaran tersebut? Tak, Rasulullah tak terima tawaran tersebut. Kerana apa? Kerana baginda bersifat pemaaf. Sebaliknya, baginda menadah tangan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Okey, ya Allah, sesungguhnya kaumku itu berilah hidayah kepada mereka. Sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Kalau kita hilang selipar sebelah tu Zah. Habis. Dah mengamuk dah. Siapalah yang ambil selipar aku ni kan? Okey, baik, Ustazah teruskan. Contoh amalan yang kedua adalah sifat sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagaimana sabarnya Rasulullah ketika dalam peristiwa hijrah? Bagaimana sifat sabar Rasulullah berhadapan dengan orang munafik, orang musyrikin, orang jahiliah pada ketika itu. Jadi kita nak aplikasikan sifat ini dalam hidup kita sehari-harian. Sabar, orang kata boleh sabar, tetapi sejauh mana kesanggupan kita untuk bersabar? Hanya kita yang tahu kemampuan diri kita sendiri. Jadi bila dah sifat bersabar, kita kata kita nak menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun kena
bersabar. Sabarlah diberi apabila diberi kerja banyak oleh guru-guru. Yelah, cikgu bagi kerja banyak tu bukan nak saja je bagi kan. Ya. Sebab kita nak biar tahu ni Ustazah, bukan kata 23 orang Ustazah. Satu kelas Satu kita nak A. kelas 33 orang boleh dapat A, insya-Allah. Tapi kunci dia Ustazah? Kunci dia apa? Sabar. Okey, baik. Seterusnya Ustazah. Okey, baik. Amalan yang ketiga kita ambil daripada Rasulullah juga adalah sifat pemurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sifat pemurah Rasulullah ini sehinggakan pemurahnya Rasulullah itu dia melebihi kepentingan lebihkan kepentingan masyarakat sekeliling berbanding dengan kepentingan peribadi. Okay, ada satu istilah yang disebut dalam sifat pemurah Rasulullah iaitu idsar. Okay, idsar iaitu Rasulullah melebihkan masyarakat, melebihkan umat-umatnya pada ketika itu memberi bantuan dan pertolongan lebih daripada keperluan diri sendiri. Jadi apa yang kita nak aplikasikan pada diri kita, sifat pemurah ini, so kita boleh kaitkan dengan zaman musim pandemik sekarang ni, berkongsilah rezeki dengan jiran sekeliling. Jadi tak boleh biarkan jiran kelaparan, kita sampai membazir buang makanan. Jadi 3 perkara ini adalah amalan yang berkaitan dengan akhlak mahmudah yang perlu kita tonjolkan dalam diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak macam simple Ustazah Tapi tak semua orang boleh buat. Betul. Nak memaafkan orang lain ni, hey, maaf boleh. Tapi parut di dada ni masih lagi ada tau. Okay. Ada cakap macam tu Ustazah. Aduh, tapi kita kena mencontohi Nabi SAW, pemaaf, penyabar dan juga pemurah. Okey Ustazah. Ini berkaitan dengan amalan, berkaitan dengan akhlak. Betul Ustazah? Betul. Okey, seterusnya Ustazah. Okey, baik. Seterusnya. Baik. Okey, kepentingan akhlak menurut Islam. Okey, kenapa Islam menyuruh umatnya supaya berakhlak baik, berakhlak mahmudah. Baik. Islam amat memberi penekanan kepada pembinaan akhlak yang baik. Kenapa sangat penting pembinaan akhlak itu? Kerana akhlak yang baik itu dapat menonjolkan kehebatan sesuatu bangsa, sesuatu umat dan juga sesebuah negara. Okay, baiknya negara asalnya daripada akhlak rakyatnya yang terpuji. Baik, yang kedua, akhlak terpuji akan mewujudkan suasana aman dan tenteram. Di mana ni suasana aman dan tenteram? Di mana-mana sahaja. Di rumah, di sekolah, dalam negara dan lain-lain tempat lagi sekiranya penduduknya berakhlak mulia, insya-Allah wujudlah suasana aman tenteram. Kita ambil contoh apa lagi kita nak mudah faham yang kedua ni, bagaimana keadaan yang berlaku di negara Palestin. Okey, kenapa? Kenapa tak aman, kenapa tak tenteram? Kerana adanya akhlak yang tidak baik dalam kalangan penduduk Zionis sendiri. Okey. Baik, yang ketiga, akhlak ialah cerminan dalam diri seseorang. Kita buat baik, orang boleh nampak ciri-ciri kebaikan yang ada pada diri kita. Tapi bukanlah bertujuan kata kita buat baik tu sebab kita nak menunjuk-nunjuk pada orang. Tak. Okay, kita nak fokuskan bahawa sekiranya kita berakhlak baik, itu adalah satu cerminan diri kita sendiri bahawasanya kita sedang mengamalkan akhlak mahmudah dalam diri kita. Okay, seperti mana dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Maksudnya, sesungguhnya aku tidak diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Okey? Jadi hadis ini berkaitan dengan kepentingan akhlak menurut Islam. Okay. Tak kira lah dia ni siapa sekali pun Zaza kan? Ya, betul. Dia tetap nak cari, mesti nak cari kawan yang baik. Ya, betul. Nak cari teman, mesti cari teman yang baik. Ya. Sebab apa Zaza? Sebab saya suka yang last sekali tu Zaza. Sebab dia merupakan cerminan dalam diri seseorang. Ya, kalau dah betul. perangai itu buruk, dalam hati ni tak tahulah gelap dia macam mana Ustazah. Betul. Jadi dia cerminan kepada diri kita dan boleh juga kita sebutkan cerminan kepada, kalau cerminan kepada anak-anak kita. Ya, contoh teladan yang baik. Contoh teladan yang baik Ustazah kan? Betul. Okey, baik. Ini kepentingan akhlak
menurut Islam. Sesungguhnya tidak aku utuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Okey, baik Ustazah, silakan. Baik, Ustazah teruskan. Okey, apakah kepentingan akhlak menurut Islam? Kenapa kena berakhlak baik? Kenapa kena jaga akhlak? Baik, kepentingannya sama ada kepada individu, kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Baik, kita tengok satu persatu. Kepentingan akhlak menurut Islam kepada individu. Baik, untuk membina jati diri dalam melahirkan individu yang bertakwa. Okay, nak bina jati diri perlu kepada akhlak yang baik, akhlak terpuji, akhlak mahmudah. Jadi bila ada jati diri, kita dapat jadikan diri kita individu yang bertakwa, beriman dan beramal soleh. Baik, kemudian apa kepentingan akhlak kepada keluarga? Baik, sudah tentu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan saling bertolak ansur serta bantu-membantu dalam kalangan ahli keluarga. Sesama adik-beradik mesti ada sifat bertolak ansur, bantu-membantu. Tidak boleh mengamalkan sifat pentingkan diri sendiri. Okey, baik. Apa pula kepentingan akhlak kepada masyarakat? Baik, adalah untuk melahirkan masyarakat yang harmoni dan meneguhkan perpaduan. Jadi masyarakat mesti ada mengamalkan akhlak yang baik supaya kita dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Kalau masyarakat tak bersatu padu, maka runtuhlah sesebuah negara. Baik, kemudian apa pula kepentingan akhlak kepada sesebuah negara? Pastinya bertujuan untuk membina negara yang sejahtera dan meningkatkan imej negara. Okay, lebih-lebih lagi kita adalah negara Islam. Maknanya Ustazah, kalau nak keluar ke mana-mana tu kita dah tak bimbang lah Ustazah. Kalau semua orang baik je kat atas jalan, sikit-sikit nak tolong, sikit-sikit nak bagi laluan, tak kan? berlumba-lumba je lah raya. Tak berlumba-lumba. Okey Ustazah, itu kepentingan akhlak menurut Islam. Dan jangan kita setakat dengar je tau, tapi kita cuba amalkan dekat rumah kita. Kita berehat seketika Ustazah, boleh? Okey, boleh. Kita kembali selepas ini, Road to Success SPM 2021 selepas ini. Didik TV KPM. Baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Ustazah buat baik pun kena berpada-pada. Betul. Berpada-pada ni kalau Ustazah sebutkan sebentar tadi kena ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Betul Ustazah? Betul. Okey, baik. Boleh kita teruskan lagi Ustazah? Okey, baiklah kita teruskan dengan jawab sedikit soalan. Okey, untuk membuktikan kamu telah menguasai tajuk yang kita belajar pada hari ini. Baik. Soalan ni senang saja. Jadi ini adalah bentuk contoh soalan dalam peperiksaan yang akan datang. Okey, contoh sahaja. Baik, kita mulakan dengan soalan pertama. Ustazah mulakan dengan Ali Imran. Boleh tolong jawab? Yang pertama. Akhlak terkeji yang dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah daripada diamalkan adalah definisi kepada akhlak mazmumah. Okey, jawapannya betul adalah definisi kepada akhlak mazmumah, iaitu akhlak yang terkeji. So kata kuncinya dah ada, akhlak terkeji, maka jawapannya mestilah akhlak mazmumah. Baik, soalan yang kedua, Ustazah teruskan dengan Sarah Khalida. Rasulullah SAW diutuskan kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Okey, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Okey, soalan yang ketiga. Tolong bacakan. Okey, silakan. Silakan, Danish. Danish, silakan. Saya lag sikit lah. Saya tak nampak. Boleh kita siarkan di skrin? Boleh baca dekat skrin. Tolong bacakan. Nombor 3. Islam menggalakkan amalan sedekah kepada fakir miskin. Okey, Islam menggalakkan amalan sedekah kepada fakir miskin. Soalan nombor 4. Syahrin. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kayu ukur kemuliaan seseorang hamba di sisinya. Semak jawapan. Betul, bertakwa
Dan soalan kelima, Umi. Berzina adalah perbuatan keji kerana perbuatan itu boleh mengganggu nasab atau keturunan manusia. Okey, kita semak jawapan. Berzina. Dan soalan yang keenam, Syahrin. Ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong sesuatu perbuatan dan perlakuan. Okey, kita semak jawapan. Okey, akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong sesuatu perbuatan dan juga perlakuan. Baik. Sekarang kita berkenalan pula dengan soalan yang berbentuk istilah. Okey, soalan yang pertama. Sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong sesuatu perbuatan dan perlakuan tanpa memerlukan pertimbangan yang mendalam. Sarah Khalida? Akhlak. Akhlak. Baik. Betul jawapannya. Baik. Yang kedua, akhlak terkeji yang dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah daripada diamalkan. Apa jawapannya, Danish? Mazmumah. Baik, saya semak jawapan. Okey, mazmumah. Yang ketiga, Umi? Mengutamakan orang lain berbanding diri sendiri. Jawapannya itsar. Okey, mengutamakan orang lain berbanding diri sendiri adalah itsar. Okey, yang keempat. Ali? Jawapan dia prihatin. Okey, bersimpati dengan penderitaan orang lain, prihatin. Baik, yang kelima, perbuatan berusaha dalam memperbaiki diri. Usaha memperbaiki diri. So, kata kunci je dah nampak. Usaha dalam memperbaiki diri. Jawapannya adalah mujahadah. Dan soalan yang keenam, menilai diri sendiri. Nilai balik diri kita ni, okey tak okey, mazmumah atau mahmudah, perbuatan itu adalah muhasabah. Okey, Ustazah. Yelah, sebab dikatakan orang yang pandai ni, orang yang cerdik pandai ni, orang yang sentiasa muhasabah diri dan sentiasa bersedia untuk berhadapan dengan kematian. Betul, Ustazah? Betul. Okey, baik. Ini di antara soalan-soalan yang kita kena hafal lah, Ustazah, kan? Dia namanya soalan istilah. Okey, ni istilah. Ini jawapan dia. Okay. Baik, Ustazah. Seterusnya? Baik. Seterusnya. Ini pun di antara contoh. Okay? Contoh bentuk soalan. Tandakan right pada penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah. Okay, kita jawab sama-sama. Orang yang berakhlak mulia mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Betul atau salah? Anak-anak? Betul atau salah? Betul. Okay, tengok jawapan. Betul. Baik, soalan yang kedua. Seseorang yang melakukan kesalahan perlulah sentiasa memaafkan tanpa diminta. Betul atau salah? Betul. Okey. Baik, yang ketiga. Jiwa yang bersih dapat menghindarkan diri daripada terjerumus kepada sifat mahmudah. Betul atau salah? Salah. Salah. Hati-hati dengan ayat ya. Okey. Baik, yang keempat, perasaan kasih sesama manusia dapat merapatkan ukhuwah serta mengelakkan pergaduhan. Betul atau salah? Betul. Betul. Okey, yang kelima, orang yang bersifat pemurah memiliki kematangan hati dan akal dalam membuat keputusan. Betul atau salah? Betul. Okey. Semak jawapan. Betul. Dan yang keenam, akhlak yang baik merupakan asas pembinaan sesebuah tamadun yang kukuh. Betul atau salah? Betul. Okey, kita semak jawapan. Okey, kamu betul. 6/6. Oh, 6 markah, Ustazah? Okey, bagus. 6 markah. Okey, baik. Saya rasa memang tak ada hal, Ustazah. Kalau macam ni lah gaya murid-murid kita, Ustazah, semua sekali dapat full mark ataupun dapat A+ dalam subjek tasawuf Islam. Okey, Ustazah? Mungkin sedikit nasihat daripada Ustazah untuk murid-murid kita pada tahun ni, Ustazah. Silakan. Baik, jadi Ustazah nasihatkan kepada anak-anak murid Ustazah dan juga anak murid yang lain. Baik, kamu perlu menguasai isi kandungan dalam buku teks helaian demi helaian. Okey, maksudnya kamu tak boleh tengok sekali lalu. Kamu perlu kuasai daripada satu muka surat ke muka surat yang lain kerana kita ibaratkan bahawasanya buku kita itu seperti rumah yang kecil tetapi dalamnya ada perhiasan yang sangat lengkap. Situlah sumber untuk kamu dapatkan A nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan semuanya akan beroleh
kejayaan dalam SPM 2021. Rumah kecil Ustaz tapi Ya. dalam tu penuh dengan ilmu. Ya, betul. Itu yang kita nak Okey. kan. Alright, terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Nur Azlin dan juga murid-murid kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Serendah Selangor. Alright, kita dah berada di akhir siaran. Terima kasih cikgu. Terima kasih murid-murid. Ada rezeki kita jumpa lagi. Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Zamina binti Ali, GKMP Kemanusiaan SMK Serendah. Sebagai guru kanan, sudah semestinya saya mengharapkan sesuatu yang terbaik daripada pelajar-pelajar saya di dalam SPM nanti, terutamanya bagi subjek tasawuf Islam. Oleh itu, mereka perlu berusaha untuk mencari dan memanfaatkan ilmu dari pelbagai media. Dengan adanya TV Didik yang merupakan program yang baik, sepatutnya mereka ikuti sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Jumaiyah binti Haji Mat Yasin, penolong PPD Unit Pendidikan Islam, Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Selangor. Terima kasih kepada Didik TV yang menjadi medium penyampaian mata pelajaran tasawur Islam kepada murid di seluruh negara. Mata pelajaran tasawur Islam adalah satu bidang pengajian yang menumpukan kepada pengetahuan dan kefahaman yang menyeluruh mengenai Islam. Ia bertumpu kepada aspek-aspek utama yang sering dikaitkan dengan suasana semasa dalam konteks Malaysia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhana Akmal binti Anwar, ibu kepada Muhammad Danish Hakimi bin Isazrul, calon SPM tahun 2021. Di sini saya ingin mengucapkan tahniah kepada guru-guru yang begitu komited dalam mendidik anak-anak murid dalam apa jua keadaan, terutamanya kepada Ustazah Nur Azlin. Saya yakin bahawa Didik TV KPM akan dapat membantu pelaksanaan PDPR, khususnya bagi murid yang tidak mempunyai akses kepada pendidikan secara dalam talian. Sekian, terima kasih.